Maya, Iman, kerja benar kamu membersihkan kebun nampaknya. Alah, Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Sikit je lagi pun. Nasib baik ada Iman tolong saya ni ha. Kalau tak, penat juga. Ustaz ni nak ke mana? Ustaz sebenarnya nak kebun Pak Mail. Nak carikan daun pandan. Oh. Tapi kebetulan nampak kamu ni, Ustaz singgah di sini lah. Sejuk hati ayah kamu kalau masih hidup melihat kamu berkebun begini. Okeylah Ustaz, kalau tak ada orang nak jaga kebun kita orang ni. Takkan kita orang je lah yang jaga. Kalau tak habis buah-buah kena curi. Ya Ustaz, saya ingatkan bila duduk kampung ni, jin syaitan je banyak. Rupanya jin manusia lagi banyak. Bersabit dengan pencuri jin atau manusia ni, mesti ni kita duduk dulu. Ustaz akan ceritakan insya-Allah. Sebenarnya Maya, Iman, berkenaan dengan jin, kalau disebut adakah jin ini mencuri dan juga manusia mencuri, makna kedua-duanya ini memang ada melakukan perbuatan tersebut. Jadi di kalangan jin, hatta di zaman Nabi SAW, memang disebutkan bahawa jin mencuri makanan orang-orang yang membayar zakat. Dulu kan bayar zakat tu dengan gandum, dengan makanan-makanan ruji, lalu dicuri. Jadi ini berlaku zaman Nabi SAW. Kemudian di kalangan jin ini memang disebutkan di dalam Al-Quran ada jin baik dan ada jin jahat. Jin yang baik ini ialah jin yang memeluk Islam, tapi jumlah itu tetap tidak ramai. Yang ramai ialah jin yang jahat, yang bukan Islam. Walau macam mana pun, di samping jin mencuri itu, manusia mencuri sebenarnya lagi ramai. Boleh jadi buah-buahan kita, durian kita, rambutan kita, pulasan kita ni dicuri oleh manusia, juga boleh jadi. Setuju. Sebab itulah yang dalam Al-Quran sebut minal jinnati wan nas, ada di kalangan jin yang sebenar dan juga jin di kalangan manusia. Ustaz, apakah hukum mencuri barang kita kemudian kita halalkan barang tu? Baik, soalan yang Iman tanya tadi sangat baik, iaitu berkenaan orang yang mencuri barang kita, buah-buahan kita dan seumpamanya, kemudian kita halalkan. Maka dengan sebab perbuatan kita itu, asal hukum mencuri adalah haram, telah menjadi halal. Cuma dia tak bolehlah kekal, oh kamu dah halal, saya curi lagi. Tidak boleh begitu. Dengan sebab itu, kita mendapat pahala yang sangat besar dan ganjaran balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sahaja. Ustaz rasa Ustaz pun nak pergi ke kebun Pak Mail lah, nak ambil daun pandan. Ustaz nak diri dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hello Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Masuk. Kita nak mula dah ni. Dah sampai dah lah tu. Yalah. Tadi Ustaz dan Naim dah kat bawah. Nunggu-nunggu, bila dah lambat, Ustaz sama-sama dengan Naim naik atas lah. Kenapa kamu lambat Naim? Saya singgah kat rumah Kak Ayu tadi Ustaz. Rumah dia kena pecah lagi. Kesian Kak Ayu. InsyaAllah. Banyak sangat kes kecurian kat kampung kita sekarang ni Ustaz. Kalau Ustaz boleh kongsikan kami dengan apa-apa doa yang boleh melindungi kami daripada jin syaitan dan manusia, bagus juga Ustaz. Kan? Masya Allah. Itu satu dugaan dan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz nak kongsi doa bagaimana kita nak menjauhi daripada golong yang mencuri, termasuklah jinnya, termasuklah manusianya, sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jin juga mencuri. Jadi kalau jin mencuri, manusia pun minal jinnati wan nas, manusia juga mencuri. Jadi caranya ialah kita hendaklah sama-sama beramal 2-3 perkara. Tetapi Ustaz tak risau, kerana 2-3 perkara ini pelajar-pelajar Ustaz semua dah ingat sebenarnya. Dan kita cuba
Yang pertama sekali ialah kita mengucapkan syahadah. Iaitu bersyahadah semasa kita nak keluar rumah tu, ataupun kita di dalam rumah pun tidak ada masalah. Pertama sekali bersyahadah. Pertama. Kemudian yang kedua, bersalawat dengan salawat yang paling ringkas dan paling mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang ya. Pertama syahadah, yang kedua bersalawat. Kemudian yang ketiga ialah kita sama-sama membaca ayat kursi. Ayat kursi ni selalu kita baca selepas daripada salat. Selepas salat fardu biasa kita akan baca ayat kursi. Ini menjadi amalan harian kita lah. Kemudian yang akhir sekali, yang ini barangkali sedikit jarang yang dibacanya, surah Yasin ayat yang ke-6. Jadi 4 perkara ini kalau diamalkan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan rumah itu ada penjaganya. Kita kata siapa jaga itu serah kepada Allah, Allah akan jaga, sehingga dalam kes-kes yang banyak orang beramal dengan doa ini, kalaulah dimasuki pencuri juga, maka pencuri itu tak boleh keluar. Dia akan macam berenang-renang di dalam rumah tersebut. Ini adalah tajribah ataupun pengalaman orang yang beramal dengan ini. Cumanya kita tujuannya ialah kita sama-sama beramal, mudah-mudahan Allah selamat. Jadi Ustaz ulang sekali lagi 4 perkara tadi. Yang pertama syahadah, kemudian yang kedua salawat, yang ketiga ayat kursi, dan yang keempat surah Yasin ayat yang ke-6. Jadi mudah-mudahan Ustaz rasa para pelajar Ustaz sudah dapat beramal dengan ayat ini dan kita sama-sama sebarkan. Jadi dalam isu kecurian ini sebenarnya ini termasuk dalam ujian Allah. Setiap manusia pasti diuji Allah. Hatta orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul sendiri akan diuji. Nah, kita ni apatah lagi. Jadi semoga-moga inilah hidayah kita perbincangan pada pagi ini dan kita dapat sama-sama beramal insya-Allah. Apa rahsia rumah bahagia? Bila semua dapat apa yang diingin, termasuk saya. Dengan Unify, setiap ahli keluarga saya mendapat hiburan dan internet yang lancar. Internet memang ada, tetapi semakin jauh saya pergi, semakin lemah isyaratnya. Ini mengganggu aktiviti internet kami. Sebelum ini, permainan video anak saya selalu tersekat. Kini tak lagi. Isyarat di sini lebih kuat dengan Mesh Wi-Fi. Kini, dialah Wira. Saya pasang satu, di bilik Diva juga. Jadi anak dara saya boleh buat video sepuasnya, tanpa sebarang gangguan. Cantiknya. Unify TV memang menarik. Ada banyak filem dan rancangan TV secara langsung dan on demand. Rahsia rumah tangga bahagia. Banyak tanya. Jangan berebut bila tengok TV. Dia boleh layan filem kegemaran dia, saya boleh layan sukan kegemaran saya. Zaman sekarang ni, kita kekal terhubung di dalam rumah dan di luar. Nasib baik ada Unify. Kami dapat pelan mudah lepas bayar dengan data, panggilan dan SMS tanpa had. Jadi mereka boleh terus stream, bermain, SMS dan buat panggilan. Unify duniamu sekarang. Imbas sekarang untuk lebih jimat. Atau pergi je ke TM Point berdekatan. Tajuk kita, pahala amar ma'ruf nahi munkar.
masyarakat. Apabila seorang, bayangkan kalau seorang public figure, dia ajak orang buat baik, luar biasa. Ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kat situ dah jelas. Tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Tarannum Hijaz dengan surah An-Nas. Dari sudut Tarannum Hijaz ini, dia adalah sejarahnya, asal usulnya, katanya daripada tanah Hijaz, Mekah dan Madinah. Kemudian Tarannum ini telah berpindah dan telah dipelajari oleh pelbagai masyarakat, dan sebahagiannya telah membawa pulang ke tempat kita, iaitu di tanah Melayu pada masa itu, dan dia tersebar dan dia diamalkan sehinggalah ke hari ini, sama ada imam-imam sembahyang ataupun qari'ah membaca Al-Quran dengan cara Tarannum Hijaz. Baik, pelajar-pelajar semua, Ustaz akan baca dulu Tarannum Hijaz ini untuk kita sama-sama ambil pelajaran dulu dan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Jadi Ustaz akan baca satu ayat ke satu ayat dan kamu semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin
wan nas minal jinnati wan nas. Baik, taranum Hijaz ini adalah antara taranum-taranum masyhur di tempat kita. Jadi sama ada imam-imam sembahyang ataupun para qari yang baca Quran, dia akan baca dengan taranum Hijaz. Jadi sekarang Ustaz nak dengar lah murid-murid Ustaz qari pula macam mana. Jadi kita akan sama-sama belajar taranum Hijaz ini dengan lebih detail, iaitu Ustaz baca satu ayat dan para pelajar akan baca satu ayat. Bersedia atau tidak? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ramai-ramai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ini Ustaz minta anak Ain dulu mula. InsyaAllah. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah, nanti kita berlatih lagi. Berlatih lagi insya-Allah. Baik. Baik, ayat yang kedua. Malikin nas. Yang ini Ustaz minta Zaki pula. Saya Ustaz Ya. Bismillah. Malikin nas. Alhamdulillah, cantik. Baik. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ini Ustaz minta isteri. Ustaz boleh ya? Ya, sila. Ilahin nas. Baik, ujung tu sudah ada gaya Hijaz, tinggal lagi nak dilatih. Insya-Allah. Baik, ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Yang ni Ustaz minta no pula lah. Saya boleh Ustaz. Ya. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Walaupun ujung tu ada sikit tu, tapi tak apa, itu boleh dilatih. Kita sama-sama mengulang-ulang perkara ini sehinggalah kita Berjaya. InsyaAllah. Baik, ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ini Ustaz minta Maya. Saya cuba Ustaz. Ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Yang ayat ini ataupun dipanggil harakat ini, yang awal itu ditinggikan sedikit. Allazi yuwaswisu fi. Jadi dia ada salalin nuzul, maksudnya tangga menurun. Yang ini Maya cuba letak suara tinggi sikit, kemudian menurun satu persatu. Dekat Allazi. Allazi yuwaswisu fi. Mana? Alladhi yuwaswisu fi sudurin Maya. nas. Alhamdulillah. Cuma dia bunyi. Maya ni waktu mengaji dia asyik gelak je. InsyaAllah Ustaz. Kita berapa kali ambil take baru. Suara tak sampai. Jinnati wan nas. Baik tak hilang. Yang ni tinggal seorang lagi lah. Ustaz minta iman lah. Berjayakan. Minal jinnati wan nas. Baik, Alhamdulillah. Jadi itulah dia yang dipanggil taranum. Iman Anissa. Jadi Ustaz rasa yang taranum kita sampai di sini, tetapi kita masuk pula pada tafsir ayat.
Unify TV memang menarik. Ya. Ada banyak filem dan rancangan TV secara langsung dan on demand. Dia boleh layan semua filem kegemaran dia dan saya boleh layan sukan kegemaran saya. Imbas di sini untuk lebih jimat. Unify duniamu sekarang. Pahala kebersihan. Bulu hidung penting tu. Kadang-kadang keluar satu orang tengok handphone lah. Tak bawa masuk TV. Lepas tu LCD lah fokus. Nampak selai tu. Tengok nampak bersih. Tak ada halal. Ada generasi anak muda selalu macam tu. Dia tengok halal tak ada. Tapi makan juga. Masuk makan. Bila tanya, bersih Ustaz. Saya tak tahu. Orang yang beli di corner dia mungkin bukan silap. Dia tak tahu halal tu macam mana. Minyak dia. Memang minyak tu bersih. Dia jual bersih. Tapi minyak Halal atau tidak? Betul. Baik, pelajar sekalian, hari ini kita telah baca sama-sama Tarannum tadi, dan yang ini saya akan terangkan tentang tafsir pula. Baik, dalam surah An-Nas ini adalah satu surah yang ada sebab turunnya. Pernah Nabi SAW telah disihir. Kita terkejut juga. Rasulullah pernah kena sihir? Ya. Dan para ulama menyebutkan Rasulullah SAW ini terkena sihir menunjukkan Rasulullah itu manusia. Dan sememangnya Rasulullah sebut dalam ayat Al-Quran ada, iaitu Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ini sebagai manusia biasa seperti kamu. Apa maksud manusia biasa? Makan, minum, tidur, berumah tangga dan semua sekali itu maksudnya manusia biasa. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Rasulullah ni yuha ilayya, iaitu Rasulullah itu menanggung satu dipanggil wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia dikatakan sebagai rasul. Dan Nabi SAW dalam hal ini telah menanggungnya beberapa lama, sihir ini. Ada sebahagian Yahudi telah mengambil rambut Nabi. Rambut itu telah diikat-ikat dan dibaca-baca dengan jampi serapah apa nama, terus dilempar di dalam satu telaga. Jadi bila dilemparkan rambut ini, Rasulullah terkena sakitnya. Sakit sebagaimana orang disihir lah. Jadi dengan sebab itu beberapa lama sehinggalah Jibril datang kepada Nabi SAW, dan Jibril lah telah mengambil rambut tersebut dan akhirnya dilepaskan ikatan sihir tersebut, dan turunlah surah ini. Bacalah surah Qul a'udzu birabbin nas yang dipanggil Mu'awwidhatani. Mu'awwidhatani iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dua surah. Jadi kita kata kenapa Jibril alaihissalam, malaikat itu tidak terus turun kepada Nabi, setelah beberapa lama barulah datang. Ini kita perlu faham bahawa hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Baik, dalam ayat surah An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia. Malikin nas, iaitu yang menguasai sekalian manusia. Malik juga dengan makna raja. Raja kepada segala manusia, Tuhan kepada segala manusia. Ilahin nas, dan manusia juga ada mempunyai pelbagai bentuk Tuhan. Kalau dari segi logiknya, ada manusia menyembah berhala, perkara-perkara tertentu. Yang berhala itu sangat-sangat jelas. Tetapi ada juga dari sudut yang lain, manusia menyembah satu bentuk perkara yang seolah-olah menjadi Tuhan dia.
Misalnya manusia mencari kesenangan dan kemudian lalu sembah. Sembah itu maksud dia menuruti segala perkara tersebut, wang ringgitnya, kekayaannya, sehingga dia lupa kepada Allah. Itu satu bentuk yang lain. Jadi semua bentuk ini menjadi tuhan-tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan yang timbul tenggelam. Ada syaitan yang berada di dalam jiwa manusia, menghasut. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dan dia mencucukkan perkara itu untuk manusia ini jadi was-was, jadi lupa. Kita pun selalu lupa, selalu dalam bentuk was-was ini, rasa kelam kabut, rasa tak tentu hala. Jadi ini semua termasuk dalam yang dipanggil was-was. Rupanya was-was ini memang daripada bahasa Arab. Jadi dimasukkan, digunakan dalam bahasa Malaysia. Was-was minal jinnati wan nas. Dan yang mewas-waskan ini, kalau kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan pencuri ada di kalangan jin dan manusia. Yang mewas-waskan ini juga di kalangan jin dan manusia. Jadi jangan asyik kesalahkan jin ajalah. Manusia pun sama. Dengan syarat orang seperti ini adalah orang yang tidak menuruti perintah Allah dan Rasul. Maksudnya Ustaz, adakah syaitan tu boleh menghasut jin untuk buat jahat? Sebenarnya Zaki, dalam hal ini syaitan, jin dan satu lagi iblis, ini dah satu kumpulan. Dia satu kumpulan. Sebab dalam Quran ada sebut tentang iblis, ada sebut tentang jin, dan ada sebut tentang syaitan. Cuma bezanya ialah jin ini ada terbahagi dua. Satu jin yang baik, satu jin yang jahat. Wa anna minnal muslimun, ada di kalangan kami iaitu jin yang Islam. Ada pula jin yang kufur. Dengan sebab itu perbezaan atau bentuk-bentuk yang Allah jadikanlah. Tetapi sebenarnya antara jin, syaitan dan iblis adalah satu golongan. Kalau kita kata sepupu sepapat lah gamanya. Jadi boleh para silakan. Boleh Ustaz. Jadi saya rasa kita berhenti di sini untuk hari ini. Kita sambung lagi lain kali. Kita tutup dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, sehingga kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.